Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus kita. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Pendeta Matius Tukiran dengan tema optimisme berbuahkan happy ending. Mari kita bersama-sama kita memulai ibadah kita naikkan pujian Nobatkanlah Raja. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Matius 28 ayat 18 sampai 20 menjadi ayat pembuka kita dalam ibadah pada hari ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita lanjutkan puji-pujian kita dengan pujian Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, bersama
Musim pun berganti, musim apapun. Hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap negeri berikan berlalu. Segala yang Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap negeri berikan awan baru. Segala yang Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Mari jemaat kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Dia. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan cinta kasih-Mu pada setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah, memperingati kenaikan Juru Selamat kami, naik ke surga, kembali kepada Bapa. Pada saat ini Tuhan, kembali kami mau mengevaluasi diri kami masing-masing. Banyak hal yang seringkali kami lakukan, kami pikirkan dan kami katakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti Engkau dan menyakiti sesama kami. Oleh sebab itu saat ini kami berdoa, mohon pengampunan-Mu Bapa. Memberikan kami kekuatan juga agar kami mampu semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan yang pimpin jalanku.
Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Jalan ingatku bagimu, yang damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, ada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, yang berikut bagi jiwaku pun dahaga. Hai hai yang dipanjatkan, ku senang menerimanya. Hai hai yang dipanjatkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya, di bawah-Nya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Mendaki bersama-Nya menuju tempat mulia. Selamanya puji-Nya, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya puji-Nya, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu kalau dalam rangka merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kami sebagai umat Tuhan masih diberi kesempatan untuk menikmati ibadah kepada Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan membuka dan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mengilhami para penulis kitab suci, Roh yang sama juga bekerja, mengurapi kedua hamba-Mu, memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada hari ini diambil dari dua bagian firman Tuhan. 今天我们所要思想的经文有两处， Yang pertama tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. 第一是《使徒行传》第1章1到11节， Bagian ini hanya akan dibacakan dalam bahasa Mandarinnya saja. 这一段用华文来念。使徒行传第1章第1到11节，提阿非罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行、所教训的，直到他接着圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日子为止。他受害之后，用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看，40天之久向他们显现，讲说神国的事。
耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所允许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。他们聚集的时候，问耶稣说，主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？耶稣对他们说，父凭着自己的权柄所定的时候，日期不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边，说，加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。 Bacaan berikutnya diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya, saya akan mulai dari ayat 36, satu ayat, kemudian dilanjutkan ayat 44 sampai 53. 我要先读36节，然后继续44到53节。 Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupannya. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹们，平安！ Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah kondisi yang tidak sebebas seperti hanya biasanya, namun kita masih bisa beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. 我们感谢主，虽然我们受到那个行动限制令，但是呢，主人呢给我们机会，能够聚在一起，一起来纪念主耶稣的升天。 Nah, hari ini kita diajak untuk bernostalgia sejenak untuk
mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus itu. 今天要我们一起回顾片刻，来一起纪念主耶稣的升天。 Nah, tadi kita sudah membaca 2 perikop firman Tuhan. 刚才我们已经读了2处的经文， 2 bagian Alkitab ini ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Dr. Lukas. 这2处经文是由一个人写的，就是路加医生。 Kalau dalam Injil Lukas, bagian kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus itu dijadikan sebagai puncak atau klimaks tulisan Injil Lukas. 如果在路加福音呢，路加写是作为他的结束。 Tapi karena Dr. Lukas menganggap ini adalah sebuah berita yang sangat penting, 但是因为路加觉得这个信息是非常重要的， maka dalam kitab yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul, rasanya itu perlu ditekankan kembali, diulang kembali di bagian awal dari kitab Kisah Rasul itu. 当他在写第2本书的时候，就是《使徒行传》呢，他再次重写。 Nah, melalui 2 bagian firman Tuhan ini, kita akan merenungkan tema yaitu optimisme yang berbuahkan happy ending. 所以今天我们大家一起来思想一个问题，主题就是乐观带来美好的结局。 Di Lukas pasal 24 ayat 52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 路加福音第24章52节说，他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去。 Saudara perhatikan di sana ada satu kata yang menarik, yaitu sangat bersukacita. 弟兄姐妹们注意一下，这里有一个词句呢，就是大大的欢喜。 Dalam terjemahan lain digunakan great joy, sukacita, ya sangat besar begitu. 就是非常非常的欢喜。 Mereka betul-betul menikmati suasana hari itu dengan penuh sukacita. 他们那天真的是享受大大的欢喜。 Saudara, satu hal yang menarik di sana. 这里有一个很有趣的事， Suasana hari itu boleh dikata adalah suasana pelepasan atau perpisahan. 那天其实是一个离别会。 Tuhan Yesus secara resmi sudah meninggalkan murid-muridnya. 主耶稣将要与门徒们分离。 Biasanya kalau acara perpisahan lebih identik dengan suasana air mata, rasa sedih, rasa haru, bukan kan begitu? 通常呢，一个离别会都是会有一点伤感，或者是有流眼泪。 Namun dikatakan bahwa mereka sangat-sangat bersukacita. 但是这里说他们大大的欢喜， Pasti ada hal yang mendasari alasan apa mereka menyambut dan melepas kenaikan Tuhan Yesus itu dengan sukacita. 当然这里呢有他的理由，为什么他们要与主耶稣分开的时候却大大的欢喜？ Ada 3 hal yang kita akan renungkan hari ini. 今天我们要思想3个要点。 Yang pertama, kenapa mereka bersukacita? 第一，为什么他们欢喜呢？ Maka alasan yang pertama yaitu para murid pada waktu itu sudah dinyatakan lulus dalam tanda petik sebagai murid Kristus. 当时呢，主耶稣的门徒被宣布已经毕业了。 Dan proses untuk lulus itu ternyata nggak sederhana. 那么他们能够到毕业，那个是不简单的，不容易的。 Tuhan Yesus sebagai guru yang agung harus dengan panjang sabar mengajar ulang kepada murid-muridnya. 主耶稣是一位伟大的好老师，他要很耐心的重复教导门徒们一个课题。 Dan itu butuh waktu sekitar 40 hari sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka. 那需要在升天之前的40天里面来教导他们。 Saudara, kalau kita membandingkan sebelum Tuhan Yesus
mati disalibkan, 如果我们以主耶稣还没有被钉十字架之前的事来做比较， sejak murid-murid mereka dipilih dan dipanggil satu persatu, 主耶稣呼召了他一个一个的呼召他的门徒， selama 3,5 tahun mereka tinggal bersama, makan bersama, tidur bersama, ngobrol bersama. 有3年半的时间呢，他们住在一起，一起出门，一起吃，一起睡觉，一起聊天。 3,5 tahun, kalau kita gunakan istilah sekarang mungkin 7 semester penuh mereka belajar dari Tuhan. 3年半或者是7个学期呢，他们受教，主耶稣亲自来教导他们。 Dan Tuhan Yesus secara spesifik mengajar mereka, mendidik mereka dengan cara yang luar biasa. 主耶稣用各种方式来教导他们， Kadang-kadang melalui khotbah, 有时候用讲道， kadang-kadang melalui cerita-cerita perumpamaan atau ilustrasi 用一道故事，或者是用比喻， dengan bahasa yang paling sederhana yang diharapkan bisa diserap dan dipahami. 用很简单的言语，使到他们能够明白。 Sampai kadang-kadang harus menggunakan kata yang lugas, yang keras supaya mereka tersentak dan bisa sadar. 有时候甚至用很直接的话或者很严厉的话，让他们真的是能够觉悟。 Dan itu dia jalani selama 3,5 tahun penuh, 7 semester. 这就是在3年半里面7个学期之久， Tapi apa 主耶稣 hasilnya? 这样的教导他们，但 Apa？ 是结果呢？ Hasilnya nol besar alias gatot atau gagal total. 但是他的结果是完全的失败，得到0分。 Buktinya apa? 他的证据在哪？ Ada di antara mereka yang berebut siapa yang mau jadi orang penting, siapa yang mau jadi orang besar. 他们之间反而争论谁为大。 Ada yang menjadi koruptor, pencuri uang kas mereka. 他们中间也是有贪污的、偷窃他们的钱财。 Ada yang demi uang, dia harus mengkhianati gurunya sendiri, menjual gurunya sendiri dengan seharga 30 perak. 有的甚至背叛主，以30两银子出卖耶稣。 Ada yang 3 kali menyangkali bahwa dia bersumpah benar bukan murid Tuhan Yesus. 有的启示呢，不承认自己是耶稣的门徒，3次否认主。 Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, 当主耶稣在克西马尼园被捕的时候， dikisahkan bahwa waktu itu murid-murid tercerai-berai, mereka melarikan diri mencari aman masing-masing. 门徒们各自为了保命而逃跑了。 Dan itulah gagal total karena mereka tidak bisa memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 他们因为不明白主耶稣所教导的，所以他们完全失败了。 Tapi puji Tuhan karena Tuhan punya optimisme yang besar 但是 bagi mereka. 感谢主呢，主耶稣对他们真的是有一个很大的期盼。 Walaupun Tuhan Yesus bisa memilih orang lain yang dianggap lebih baik, 主耶稣可能可以去选择比他们更好的人， tapi Tuhan tidak melakukan itu. 但是主耶稣没有这样做。 Sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 自从主耶稣从死里复活， selama 40 hari penuh, dia secara intensif berulang kali menjumpai mereka, meneguhkan iman mereka, mengajar mereka ulang. 在40天内呢，主耶稣继续的密集的教导他们。 7 semester ditebus lagi dengan 40 hari setelah dia bangkit. 之前的7个学期呢，现在再加上复活之后的40天。 Kenapa? 为什么？ Karena Tuhan tidak menghendaki mereka gagal untuk kesekian kali dan kemudian tidak menjadi murid Kristus yang sejati.
因为主耶稣不愿意看见他们再次的失败，而失败成为主耶稣的门徒。 Dan puji syukur karena ternyata 40 hari itu dianggap waktu yang sangat ideal bagi Tuhan untuk meneguhkan mereka kembali. 那这个40天呢，主耶稣认为是最理想的时间，来重新的兼顾他们。 Dikatakan bahwa mereka sudah diajar berulang-ulang tentang kitab Taurat Musa, tentang kitab Mazmur, tentang kitab para nabi-nabi. Ya, Taurat Musa. 在那个记载在摩西五经，还有诗篇，还有先知书里面。 Kemudian di dalam ayat 46 dikatakan Tuhan membuka hati mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 在这里说呢，主耶稣开导他们能够明白圣经。 Dan setelah mengerti pasti mereka memahami. 他们明白了之后，他们能够理解。 Dan setelah memahami mereka belajar untuk menghayati dan melakukan. 那么他们能够理解之后，他们能够去思想，能够去实行。 Dan itu dijalani oleh Tuhan Yesus dengan panjang sabar. 主耶稣以耐心来教导他们， Sampai benar-benar dianggap sudah tuntas, mengerti secara sungguh-sungguh, dan kemudian dinyatakan lulus ujian. 直到他们真正的能够明白理解之后，才宣布他们毕业了。 Kenapa butuh waktu 40 hari? 为什么需要40天呢？ Saudara, kalau kita menelisik Alkitab Perjanjian Lama, waktu 40 hari itu berulang kali dikisahkan. 如果我们看旧约圣经呢，这个40天有几次被提到？ Saya tidak ceritakan satu persatu, tapi di dalam Perjanjian Baru, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanan bersama murid-muridnya, 但是在新约呢，当主耶稣还没有开始服侍之前， di dalam kitab Injil dikisahkan bahwa dia mengawali dengan puasa 40 hari 40 malam. 在福音书记载，他禁食40昼夜， Dan dia berhasil mengalahkan cobaan dari iblis dan akhirnya dia menang. 到最后呢，他也能够胜过魔鬼的试探。 Kemudian dia manggil muridnya satu persatu, mengajar dan seterusnya. 然后他呼召了12个门徒，然后教导他们。 Dan 40 hari itu juga dipakai oleh Tuhan Yesus sejak dia bangkit sampai sebelum dia naik ke surga. 这个主耶稣从死里复活后40天呢， Untuk apa? 做什么呢？ Untuk mengajar ulang. 要重新的教导， Untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar Mesias, anak Allah yang harus mati dan bangkit dari kematian. 重新的教导他们说他是弥赛亚，必须死而且复活。 Dan setelah mereka benar-benar paham, 当他们完全明白了之后， kemudian mereka dinyatakan lulus ujian dan kemudian diwisuda di hari kenaikan Tuhan Yesus itu. 他们被宣布毕业了，然后在主耶稣升天的那个时候，就举行毕业典礼。 Sehingga itu adalah merupakan hari perpisahan yang menggembirakan mereka. 所以当天是离别会，但是呢，成为一个很喜悦的日子。 Hal yang kedua, 第二， kenapa mereka bersuka cita? Itu tertulis di dalam Injil Lukas 24 ayat 47 sampai 48. 有记载在路加福音第24章47到48节。 Karena para murid pada waktu itu sudah mengalami apa artinya berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. 因为他们已经真正的经历了神的赦罪之恩。 Satu kali mereka berkumpul di satu ruangan. 有一次，他们处在一个地方， Mereka diliputi perasaan takut yang luar biasa. 他们非常的惧怕， Takut terhadap orang-orang Yahudi yang sewaktu bisa menangkap mereka. 他们害怕呢，犹太人随时会来抓他们。
Tapi mereka juga takut terhadap diri sendiri, takut terhadap apa yang pernah mereka lakukan karena mereka kedapatan tidak setia kepada Tuhan. 他们也害怕，因为他们觉得他们之前已经对主不忠心， Itulah sebabnya mereka mengunci pintu rapat-rapat di satu ruangan. 所以他们在一个地方，他们门都关紧紧的。 Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak membuang mereka. 但是感谢主，主耶稣并不撇下他们。 Tuhan juga tidak mengendaki mereka terus dipenuhi dengan rasa takut yang tidak henti-hentinya. 主耶稣也不愿意看到他们一直在恐惧中生活。 Saat itu juga Tuhan datang dengan sapaan yang lemah lembut, damai sejahtera bagi kamu. 所以主耶稣来到他们中间的时候，以友善温柔的语气问候他们：“愿你们平安。” Tuhan tidak memarahi mereka. 主耶稣并不责骂他们， Tuhan tidak mengungkapkan rasa emosi karena dendam terhadap mereka. 主耶稣并不因为他们呢背叛他、不忠心而记恨， Tapi mereka disapa dengan lembut oleh Tuhan. 但是主耶稣以温柔的语气问候：“ Damai sejahtera bagi kalian. 愿你们平安。” Dan sekarang sama seperti damai sejahtera aku telah berikan kepadamu, engkau juga harus memberikan berita pertobatan dan pengampunan ini kepada orang lain. 你们现在要把神的恩典和赦罪之恩呢传给别人。 Mereka sudah dirangkul oleh Tuhan kembali. 主耶稣已经再次接纳他们， Mereka sudah dipedulikan kembali oleh Tuhan. 主耶稣关心他们， Mereka sudah diteguhkan kembali oleh Tuhan. 主耶稣坚固了他们。 Tapi yang tidak kalah penting, mereka sudah mengalami pengampunan ulang oleh Tuhan. 他们重新的让主耶稣来赦免他们。 Pemazmur mengatakan, 诗篇这么说： berbahagialah orang yang diampuni dosanya, 得赦免其过、遮盖其罪的， yang kesalahannya tidak diperhitungkan, 凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的。 tetapi yang ditutupi pelanggarannya oleh kasih Tuhan. 耶和华不算为有罪的，这人是有福的。 Nah, para murid waktu itu sudah mengalami apa artinya pengampunan itu. 主耶稣的门徒已经经历了他 Dan 们被 selaku 赦 orang yang sudah mengalami pengampunan yang besar dari Tuhan, 他们已经经历了神的莫大的， hati mereka meluap dengan sukacita, 他们心中充满了喜 tetapi 悦 tidak berhenti hanya sampai di situ. 但是并不停留在那个。 Sekarang saatnya mereka harus memberitakan ulang apa yang sudah mereka rasakan. 他们已经经历过了，他们现在要去重新的去把这个信息传开。 Oleh sebab itu mereka diminta untuk beritakan pertobatan dan pengampunan mulai dari Yerusalem. 所以呢，他们被命令要传悔改之道，从耶路撒冷开始。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ada saatnya orang karena merasa dirinya hebat, 有时候有人觉得自己很了不起， dia merasa percaya dirinya kuat. 他非常的自信。 Tapi kalau kita bandingkan dengan situasi pandemi COVID-19 ini, 但是如果我们以现在这个新冠病毒的大流行的状况来看， banyak pemimpin-pemimpin dunia yang tadi dia merasa dirinya hebat, tidak perlu bantuan pihak lain. 那些世界领袖呢，他们以前呢以为自己是非常的了不起， Bahkan 不需 mungkin 要别 mereka 人 tidak 协 memerlukan 助， Tuhan lagi. 他们也不需要上帝。 Tapi kita perhatikan di dalam video-video yang beredar beberapa hari terakhir ini. 但是最近我们看到有一些视频， Di Italia, 在意大利、 di Spanyol, 在西班牙、 di Perancis, 法国， bahkan di Israel. 甚至以色列。 Di sana digambarkan bahwa orang-orang mereka keluar ke jalan menangis, berlutut, mohon pengampunan dari Tuhan. 在视频看到他们
在街道上呢，他们夫妇跪在街道上，他们哭泣，他们恳求上帝。 Mereka merasa tidak berdaya. 他们已经感到无能为力。 Dan mereka satu-satunya yang mereka bisa andalkan hanya kepada belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. 唯一他们可以祈求的就是恳求上帝怜悯他们。 Mereka tidak malu-malu untuk mengangkat tangan, berlutut di jalan-jalan, mengungkapkan pertobatan mereka. 他们跪在街道上举起手，一起向上帝认罪。 Bahkan di Amerika ketika sidang parlemen sebelum dimulai, 在美国呢，当他们还没有开始， sang pemimpin sidang juga mengawali dengan doa pengakuan dosa di 还 hadapan 没有 Tuhan. 开始他们的会议的时候，那个领袖呢，带领会议的领袖，他也是先做认罪祷告。 Di situ menggambarkan betapa manusia adalah rapuh dan tidak berdaya. 这里告诉我们，人类是如此的脆弱。 Tetapi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan 但是每一个谦卑在神面前的人， dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, 要诚心在神面前悔改的人， Tuhan peduli terhadap mereka. 主耶稣纪念他们。 Kita yakin Tuhan juga mengampuni mereka. 我们相信主耶稣也要赦免他们。 Dan sebagai orang-orang yang sudah mengalami pengampunan Tuhan, 我们已经经历过上帝的赦免， dan tidak mungkin pengampunan itu hanya kita nikmati untuk kepentingan diri kita 我们 semata. 当然不可能自己享受这个赦免。 Kita diutus untuk memberitakan pengampunan kepada orang-orang lain, kepada dunia ini. 被命令把这个赦罪之恩呢传给万邦，传给每一个人。 Dan itulah yang menyemangati kita untuk terus mengobarkan cinta kasih Tuhan dan kasih setia Tuhan. 这个不断的推动我们把上帝的信实、慈爱、赦罪之恩传给万邦。 Hal yang ketiga, 第三， maka yang ketiga yaitu para murid pada waktu itu siap untuk diutus dan menjadi berkat bagi dunia. 他们已经准备好自己被差遣，要去成为世界的祝福。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， biasanya kita mengenal liturgi yang sistematis khususnya di lingkungan GKI. 通常呢，我们都有一个很完整的崇拜秩序，特别是印尼基督教会。 Nah, liturgi yang utuh itu biasanya juga disusun secara sistematis mulai dari awal sampai puncak selesai. 这个秩序呢是很完整的，从开始到结束， Dimulai dari umat berhimpun, 从信徒聚集开始， kemudian menaikkan pujian, rasa syukur dan menghormati Tuhan. 然后颂赞上帝的伟大， Kemudian juga mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. 然后有认罪祷告， Kemudian akan menerima berita anugerah dari Tuhan. 之后就领受上帝的恩典信息。 Setelah menerima berita anugerah, mereka mendapat petunjuk hidup baru yang merupakan pengajaran inti dari ibadah itu melalui firman Tuhan. 领受了恩典信息之后呢，他们领受新生命指引，就是听道， Kemudian membaharui imannya melalui ikrar pengakuan iman rasuli. 然后是使徒信经， Kemudian diungkapkan rasa syukur dalam bentuk persembahan. 然后就有代祷、感恩奉献， Kemudian juga ada doa permohonan dalam bentuk syafaat. 然后有代祷事项， Dan kemudian klimaksnya, puncaknya itu biasanya ditutup dengan pengutusan dan berkat. 达到最高潮的是领受、差派和祝福。 Nah, saudara, dalam lingkungan gereja kita, tradisi semacam ini adalah hal yang baik. 在我们印尼基督教会这样的秩序呢是很好的， Bukan hanya sekedar formalitas atau aturan legalitas, 不只是真实的或者是已经被规定的， tapi itu merupakan suatu nilai makna yang dalam. 但是包含着很深刻的意义。 Orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup, 每一个相信永生上帝的人， pada dirinya juga mengemban tugas panggilan pengutusan. 每个人都
必须负起这个重任， bukan hanya menerima berkat untuk dirinya sendiri, 不只是自己领受神的恩典， tapi mereka juga harus menjadi berkat bagi yang lain. 但是他们必须也成为别人的祝福。 Digambarkan bahwa waktu Tuhan Yesus sebelum berpisah dia mengangkat tangannya, kemudian dia naik ke surga ditutupi oleh awan-awan. 在这里告诉我们，当主耶稣升上天的时候，举起双手，然后有一朵云彩把它遮住。 Mereka meresponi dengan berlutut. 他们就服服的态度， Kemudian mereka dengan sukacita mengalami apa yang baik dari Tuhan itu. 他们就非常的欢喜，因为领受了神美好的信息恩典。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， panggilan hidup kita tidak hanya berhenti dalam bentuk ibadah di gedung gereja atau dalam kebaktian formal. 我们蒙召呢，不只是停留在这个教堂的聚会所敬拜， Nah, melalui momen memperingati hari kenaikan Tuhan ini, 通过纪念主耶稣的升天， kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menyatakan kita adalah murid yang sudah dianggap lulus oleh Tuhan. 主耶稣已经告诉我们，确定我们是已经毕业的， Kita sudah mengalami pembaruan iman di dalam Tuhan. 我们在主里面已经有更新的生命。 Dan sekarang kiranya kita dipanggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada dunia. 现在主要我们把这个好信息、好消息传给别人。 Oleh sebab itu waktu itu Tuhan Yesus mengajak mereka keluar untuk melihat dunia dengan segala realitanya. 所以呢，主耶稣就领他们到外面去看看世界所有的问题。 Itu artinya bahwa mereka harus siap untuk mengemban amanat agung dari Tuhan. 他们必须已经准备好 Mereka 承受那个大使命。 mereka diutus untuk menjadi pemberita Injil Tuhan. 他们被差遣成为一个传道者。 Katakan Injil harus diberitakan mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 主吩咐他们说：“你们要把福音从耶路撒冷 Sampai ke ujung bumi. 直到地极。” Saudara, di era globalisasi sekarang ini, era teknologi informasi sekarang ini, 现在的那个资讯科技的时代， kita tidak perlu repot-repot harus beli tiket mahal, harus terbang ke luar pulau atau luar negeri. 我们不需去买机票，乘飞机到别处去传福音。 Justru sekarang memberitakan Injil bisa dari kamar kita, dari ruang belajar kita. 现在我们传福音很方便，可以在自己的房间或者是我们的住处。 Beberapa hari yang lalu saya sedang kontak Facebook dengan teman saya yang sedang ambil S3 di New York. 几天前呢，我跟在美国进修的一位同工有联系。 Dia mengungkapkan beban beratnya pergumulannya di tengah-tengah situasi pandemi yang memberatkan mereka di Amerika. 他告诉我，在美国他们处在一个非常紧张的一个气氛当中，因为这个新冠病毒大流行。 Dan saya merespon melalui jaringan Facebook itu, teguhkan iman Anda tidak sendirian. 我在脸书上就激励他，你不用害怕，因为你不是自己一个人。 Banyak sahabat Anda, baik yang dekat maupun yang jauh, kita bisa berinteraksi. 从近处或到远方的人，我们都能够与他们一起交流。 Dalam hitungan detik dia langsung merespon dengan nada jempol, ucapan terima kasih untuk perhatiannya. 几秒钟之后，他就有反应，就给一个这个谢谢。 Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， memberitakan Injil belum pernah dinyatakan selesai. 我们传福音的工作不会停止， Sampai kapan? 到什么时候呢？ Sampai Tuhan Yesus datang.
直到主耶稣再来， sampai nafas hidup kita berhenti bernapas. 直到我们最后的一口气。 Saya teringat salah seorang sahabat saya, sama-sama alumni Saat. 我记得有一位同工，就是圣道神学院的， Mungkin saudara ada yang kenal pendeta Theophilus Setia. 可能你们认识丢比鲁斯蒂亚牧师， Dia benar-benar orang yang setia sampai akhir hidup. 他真是一个忠心至死的一个神的仆人。 Dia meninggal dunia karena COVID-19. 他蒙召是因为感染了新冠病毒。 Dari muda saya tahu dia orang yang rajin PI pribadi. 从年轻呢，他是一个很积极去传福音的人。 Dan sampai saat-saat terakhir ketika dia berada di ruang ICU, 但是直到他在加护病房的时候， dalam keadaan napas yang tersengal-sengal, suaranya yang terputus-putus. 虽然他已经奄奄一息，声音断断续续的， Waktu itu dia memberikan pesan-pesan terakhir yang direkam melalui anaknya. 他还能留下最后的叮嘱。 Katakan, Injil harus tetap diberitakan. 他说，福音必须继续的传下去。 Tidak dalam situasi bagaimanapun kita harus tetap memberitakan Injil, katanya. 无论在什么状况下，福音必须的被传开。 Injil harus disampaikan kepada semua generasi. 这个福音必须传到每一个时代。 Dan tidak lama, beberapa menit kemudian dia putus nafas. 过了不久，他就断气了。 Di ruang yang sangat terbatas dalam situasi kritis, ada suara-suara peralatan ruang ICU. 在一个特别的病房，有很多那个嘈杂的声音， Tapi suara dia masih bisa dimengerti bahwa Injil harus diberitakan. 但是他所说的能够很清楚的让人理解，福音必须的传下去。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita tidak tahu persis kapan akhir hidup kita di dunia ini. 我们不知道我们的生命在这个世界上会到什么时候终止， Kita juga tidak tahu COVID-19 ini akan kapan selesainya. 我们也不知道新冠病毒大流行到什么时候能够结束。 Kita juga tidak tahu apakah kesempatan untuk beribadah secara online ini masih bisa kita lanjutkan. 我们也不知道我们是否还能够回到教会继续的崇拜。 Yang pasti sekarang kita tidak bisa bebas untuk berkumpul secara berjemaah di gedung gereja. 现在我们确实看见我们不能够在教会里面聚会， Tapi bukan berarti Injil tertutup atau dibatasi oleh situasi dan kondisi itu. 但是福音不会因这样的缘故而终止。 Saudara dan saya adalah saksi Kristus yang hidup ini. 你我是耶稣基督的见证， Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus 我 itu. 们已经经历了主耶稣的复活。 Kita dipanggil untuk terus mengemban amanat agung ini. 我们蒙召要继续去施行大使命， Dan itu harus menjadi semangat optimisme kita. 这个是要给我们一个推动力，很积极的推动力。 Satu kali Pak Jokowi diwawancari oleh seorang reporter televisi. 有一次呢，佐科威总统被一位电台的记者采访， Jadi ditanya, kapan menurut prediksi Bapak COVID-19 ini akan berakhir di Indonesia? 他问呢，新冠病毒大流行什么时候能够结束？ Yang mengungkapkan dengan bahasa yang sudah diserap dari sana sini. Ya, analisa yang pernah diserap, didengar dari sana sini. 因为他呢已经在许多的资讯上已经知道了一些， Dia tidak menjanjikan tepatnya bulan apa, tanggal berapa. 他并不能够确定。 Tapi ada satu kalimat yang dia ungkapkan. 但是有一句话，他这 Dia 样 ingin menyemangati seluruh rakyat Indonesia. 他要激励印尼
印度尼西亚的人民， Apa dia yang katakan? 他说什么呢？ Saya tetap akan menghidupkan optimisme bahwa pasti COVID-19 ini akan berakhir. 他说呢，我对这次的肺炎大流行呢非常的乐观，疫情肯定会结束。 Dengan optimisme saya yakin akan selesai. 我相信，我很乐观的去相信，疫情肯定会结束。 Saudara yang dikasihi oleh, 亲爱的弟兄姐妹， sebagai orang percaya tentu kita sudah harus lebih optimis daripada orang lain. 我们成为基督徒，我们应当比其他的人更有这个乐观的想法。 Masih ingat ketika Corona melanda Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan. 我们还记得吗？当这个新冠病毒袭击武汉的时候， Waktu itu Wuhan langsung di lockdown oleh pemerintah Tiongkok. 之后中国政府立即的封锁那个武汉， Tujuannya baik supaya wabah ini tidak menyebar ke kota-kota lain atau keluar kota Wuhan. 理由是使到这个病毒不扩散到其他的地区。 Awal-awal rakyat penduduk Wuhan, wah mereka juga merasa mencekam, diliputi rasa khawatir, takut sampai kapan nggak tahu. 当时武汉的居民呢，他们也是非常的紧张，他们不知道这样的状况会延续到什么时候。 Tapi ada satu hal yang menarik yang mereka lakukan. 但是有一件很有趣的事， Para penduduk Wuhan itu ketika suasana malam sudah mulai gelap, jalanan sudah sepi, 当在夜晚的时候呢，街道上已经没有人了， mereka tinggal di apartemen mereka masing-masing. 他们各自住在自己的那个公寓。 Tapi mereka malam hari menyuarakan suara yang seperti paduan suara. 但是呢，他们每个人呢，大家互相的激励，就好像那个唱诗班那样。 Apa yang mereka ungkapkan? 他们要说什么呢？ Jayo Wuhan, Jayo Wuhan. 他们说：“武汉加油，武汉加油。” Dan itu memberi spirit yang mengobarkan mereka untuk tetap bertahan hidup dan tetap optimis menghadapi kehidupan yang tidak mudah. 这样积极的态度，就是能够推动他们能够持续不断的去维持他们的生命。 Kita tidak mengkopi atau tidak ikut-ikutan cara mereka. 我们并不是要模仿他们， Tetapi semangat itu juga harus kita hidupkan. 但是这样的精神、这样的魄力，我们 Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 每一个我们已经相信主的人， kita adalah orang yang memiliki iman. 我们是有信心的人， Kita adalah orang yang memiliki pengharapan. 我们是有盼望的人， Kita juga diliputi oleh kasih Tuhan. 我们也是有爱充满的人。 Dan sebagai orang yang sudah mengalami kebangkitan Tuhan, 我们已经经历了主耶稣的复活， dan kita yakini Allah Roh Kudus beserta dengan kita, 我们相信圣灵与我们同在， maka kita juga akan terus mengobarkan semangat gairah itu. 所以我们要继续的不断的有这种精神。 Jayo Pasir Priangan, 百良安区会加油， Jayo GKI yang ada di mana-mana tempat. 印尼基督教会加油， Jayo orang-orang yang beriman kepada Tuhan. 有信心的人加油。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kita punya optimisme. 因为我们确信， Kita percaya pada Tuhan yang hidup. 我们相信永生的上帝， Kita yakin apa yang kita imani tidak akan pernah sia-sia. 我们所相信的不会是突然的。 Dengan demikian, kita akan nanti melihat happy ending di seluruh rangkaian hidup ini. 所以在我们的一生当中，最后我们将看到美好的结局。 Tuhan memberkati kita. 愿上帝赐福我们。 Amin. Mari kita berdoa.
我们一起祷告。 Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu itu di dalam hati kami masing-masing. Di tengah-tengah situasi yang tidak menggembirakan, namun kami meyakini Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tahu apa yang baik. Tuhan merancang yang indah, walaupun yang indah itu harus kami lewati dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan selera manusiawi kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati GKI, berkati Klasik Priana, berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan upaya-upaya yang baik yang sedang diperjuangkan oleh orang-orang yang punya niat baik dari manapun, dari kalangan siapapun, Tuhan pakai dan Tuhan urapi, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Nats persembahan terambil dari Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Tempat itu yang susah dihiburkan, jadikan aku saluran berkat yang memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku persembahan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kiranya iman kami terus dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan di tengah kondisi pandemi ini. Kami juga saat ini berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kami tahu di tengah situasi seperti sekarang ini banyak kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, dipotong gajinya, ataupun kami punya kesulitan ekonomi. Tapi biarlah Tuhan kami terus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan hanya di dalam kelebihan kami, tapi juga di dalam kekurangan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang boleh berkenan akan persembahan kami ini, dan kami juga belajar Tuhan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan terus memelihara iman kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus berkenan boleh memelihara kami dan menjaga kami. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih,
Setiap zaman ada kesulitan masing-masing, dan saat ini kita mengalami satu pandemi di mana kita harus meninggalkan ibadah-ibadah di rumah Tuhan, di gereja kita masing-masing. Namun biar kiranya gereja yang sesungguhnya, yaitu hati kita, boleh kita nyalakan pelitanya, dan rumah-rumah kita boleh menjadi gereja-gereja Tuhan yang terus mengeluarkan cahaya yang memberikan terang bagi sekitarnya. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian Api Zaman. Martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, ditanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan hidup. Perang di kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib mundur, akan mahkota yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, mari kita mengakhiri dan meneruskan ibadah ini, dan kita akan terima berkat. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa yang sempurna, cinta kasih yang terwujud melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, kuat kuasa, perlindungan, penghiburan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan berkati.